Hari ni saya nak tunjuk macam mana nak install Go dalam Windows. Okay, first boleh pergi golang.org, klik this button. Okay, ada beberapa option macam mana nak install. Sama ada guna installer .msi ni ataupun pakai zip file. Okay, tapi saya hari ni saya nak tunjuk macam mana nak install Go menggunakan zip file. Okay, first kena tahu Windows yang korang pakai ni 64 bit ataupun 32 bit. Cara nak tahu boleh tengok sistem info. Okay, kalau tak tahu juga, okay, boleh Windows key Q and just type system info. Dan kat sini korang boleh tengok bawah system type dia tulis X64. Okay, kalau X64 ni maknanya 64 bit lah. Kalau misalnya dia tulis X86, itu 32 bit. Okay, so zip file OS kita nak Windows, architecture kita nak 64 bit. Okay, so 86 ni 32, ni 32. Kita nak yang ni. Okay, kita download ni. Okay, kadang-kadang bengong sikit ni. Cancel je, letak je balik, klik balik this link ni, baru dia download yang zip file ni lah. Okay, tapi saya dah install. Saya dah download and then dah letak dalam PC saya lah. Okay, so saya buka ni and then saya extract dia dalam C. Okay, kalau tengok sini ada saya punya folder ni dah extract. Okay, so saya tak perlu buat lah. Tengok balik C. Okay, dah ada kat sini, saya dah buat. Okay, kalau tengok dalam ni, dia ada satu folder Go, dan dalam folder Go ni ada folder bin. Kita punya Go punya binary ada dalam ni lah. Okay, tapi kita tak boleh run directly, kita kena pakai command prompt. Nak run command prompt sama juga macam tadi, Windows key Q dan type cmd command prompt. Okay, so kita pergi ke directory ni, just copy and then cd paste. Okay, tengok ada go.exe, ada go fmt, ni go format. Ni untuk kita format kita punya source code. Saya tak payah terangkan lagi lah. Okay, nak tengok Go ni, kita nak tengok betul ke tak dia dah install, boleh run tak dalam kita punya PC. Okay, so kita run Go version. Okay, kalau keluar macam ni maknanya Go boleh run lah dalam PC kita. Okay, dan yang version yang kita install 1.14.3. Okay, untuk 64 bit untuk Windows. So betul lah. Okay, tapi takkan setiap kali kita nak run Go kena pergi kat sini kan. Kita kalau boleh nak run Go ni kat mana-mana lah. Even kalau kita ada dekat C lah contohnya, kalau kita run Go sepatutnya boleh ada lah. Tapi ni yang kita kena set dia punya environment path. Okay, so nak set environment path, Windows key Q dan type environment. Okay, ambil yang first ni, edit the system environment variables. Okay, so ada dua option, sama ada nak set untuk user ataupun set untuk global, untuk satu sistem. Mana-mana user pun boleh guna Go, terpulang lah. Tapi yang kita nak tengok path punya variable ni, sistem punya pun ada path punya variable. Okay, so kita add kita punya Go punya binary punya path tadi, kena masukkan dalam path punya variable. Okay, so kita copy, pergi ke path, edit. Okay, new, dan kita paste lah kat sini. Okay, 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 okay. Kalau kita run, still dia tak jumpa sebab kita kena restart balik kita punya command prompt ni. Okay, so kita tutup Windows key Q cmd. Dan kalau kita run Go, see, so sekarang ni kita ada kat mana. Kalau kita pergi C pun kita boleh run Go. Okay, run Go saja pun akan gunalah dia punya hub page.
Alright. Okay. So ini basic lah. Kita dah ada Go install dalam kita punya Windows. Okay. Okay, next kita kena ada kita punya workspace. Okay. Specific area untuk kita tulis kita punya source code lah. Okay. So contohnya saya nak letak saya punya workspace kat dalam home lah. Kita punya home folder kan. Okay, tekan saya dah buat dah pun. Go folder, and then saya nak create satu lagi workspace. New folder. Dalam satu folder ni boleh letak banyak-banyak workspace. Misalnya mungkin actually dia terpulang. Dalam satu workspace boleh ada banyak projek, ataupun kau nak separatekan each project dalam satu workspace. Okay, terpulang sebenarnya. Tapi saya lebih prefer satu project, satu workspace. Okay, so kita create satu lagi folder, project 2. Okay, so dalam folder ni kita nak kata kat Go, cakap kat Go, okay, ni kita punya workspace. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, dalam folder Go punya workspace, dia ada structure. Dia mesti at least ada 3 sub folder. First, kita kena ada source punya folder, src. Dekat dalam ni lah nanti kita letak kita punya source code. Okay, .go apa semua tu. And then kita kena ada pkg, package punya folder. Dan satu lagi bin punya folder. Okay. So bila kita dah compile kita punya source code, okay, kita ada satu command tu lah, kita run go install. So go install ni dia akan compile kita punya source code, dia akan create binary file, dan binary file tu dia akan move ke dalam directory ni. Okay. Package ni saya tak apa sure pasal package, tapi kalau kita guna external punya package tu akan duduk dalam ni lah. Right? Sebab tu saya prefer satu project, satu workspace. So dia tak bercampur aduk. Okay, walaupun sebenarnya Go dia yang saya rasa yang starting version 1.12 dia baru perkenalkan Go module. Okay, dia punya Go package punya management. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni pandai-pandai sendirilah. Okay, so dia baru perkenalkan, dan bila ada tu dia lagi mudah lah. So boleh dalam satu workspace tu kita boleh letak banyak-banyak projek. Sebab bila ada modul package management ni, kita boleh bagi tahu Go, okay, untuk satu projek ni kita hanya perlukan package ni. So lebih mudah lah. Alright, so kita dah ada kita punya workspace punya folder. Kita dah ada dia punya structure, basic punya structure. Dan macam mana nak bagi tahu Go yang ini kita punya workspace. Okay, kita nak Go bila kita run kita punya Go install ataupun Go build, dia tahu mana nak cari, mana nak letak, mana di file apa semua itulah, mana nak simpan kita punya external package. Okay, so kita type Windows key Q, buka balik environment path tadi tu. Okay, environment variables, dan create new. Okay, dia ada 2 new variable yang kita kena buat. Okay, satu go path. Ini adalah path kat mana kita punya workspace. Okay, so kita punya workspace ada dalam C users Go project 2. So copy, paste. Okay, dan satu lagi kita kena ada Go bin. Go bin, kita punya bin file ni. Okay, copy, paste. Okay,
OK. OK. Start balik kita punya command prompt, Windows key, Q, CMD. Dan kalau kita type go env, okay, kita nak tunjuk go nampak tak kita punya environment variables yang baru kita set tadi. Okay. Run. Okay, sini kita boleh tengok. Okay, go bin kita dah set. Kita punya go path pun dah set. Betul kan? Dalam kita punya workspace. Dan itu sajalah. So, settle. Okay, next kita kena install Git. Okay, sebab apa kita kena install Git? Sebab Go punya package repository ni banyak duduk dalam GitHub. Okay, so bila kita, kalau orang familiar dengan JavaScript, contohnya kan JavaScript pakai npm. So kalau kita nak install external punya module ataupun package untuk JavaScript, kita run npm and then package name tu lah. Okay, sama macam Go. Go kalau kita nak pakai external punya library, kita run go get dan nama library tu lah, nama package tu. Okay. So go get ni kat belakang dia sebenarnya dia run git punya command. Okay, pun dah install git dalam ni. Okay, saya dah install. Tapi nak install senang je. Just Google je git, bukan GitHub. Okay, GitHub ni repository dah. Git ada download sini kan. Okay, so dah download untuk Windows lah. So kita test. Kita download package Hello World. Paling mudah lah. Right. So dia ada repo untuk Hello World. Kalau kita pergi ke github.com, tak apa, saya letak link ni dalam description. Okay, so ni Hello World punya source code lah. Masih ada, kita nak try, kita nak ambil source code ni masuk dalam kita punya workspace dan kita try modify sikit and then kita run. Okay, run untuk tengok dia boleh running ke tak. And then kita dah puas hati, kita try install. Bila install dia akan compile menjadi binary, dan dalam binary so kita boleh run binary file tu kat mana-mana. Alright, so ini kita punya link tadi. Kita pergi balik ke command prompt, kita run go get, then link ke GitHub punya repository tadi ni lah. Okay, tapi buang yang depan ni, kita just directly start dengan github.com. Okay, right. So kalau kita pergi kita punya workspace tadi, cd go project 2 kan. Okay, 2. Okay, kalau kita pergi ke src, okay, sebab kita ambil daripada github.com, bila kita run go get, dia akan further bina dia punya structure lagi lah dalam source punya folder tadi. Okay, dia akan duduk dalam github.com, dan dalam github.com ni ada dia punya user punya account. Okay, GitHub punya account go-training ni. Okay, dan kat dalam ni baru ada kita punya Hello World punya folder, dan dalam ni baru ada kita punya source code semua lah. So kalau perasan dia punya structure dia sama macam kita punya link tadi tu. Okay, so github.com, dan bawah github.com ada dia punya account go-training, dan dia punya folder hello. Okay, so kalau kita run go run, okay, ingat kita punya source code ni semua .go
go run main.go. Okay. See? Dia dah ada hello world. Okay. Okay, jom try modify. Try modify. Pakai notepad pun boleh, pakai korang punya IDE sendiri pun boleh. Okay, sebab ni simple saja, saya nak tunjuk je lah. Tekan kita tukar sikit hello dunia. Okay, save, tutup. Dan kalau kita run balik, go run main.go, kita nak run. So main, go run main.go. Okay, hello dunia yang kita modify tadi. Okay, once kita dah puas hati, kita nak run go build pun boleh. Okay, beza go build kalau kita run go build. Okay, kita tengok balik folder, kita punya dia akan build, dia akan compile kita punya source code dan akan create satu binary file. Inilah dia, helloworld.exe. Okay, kalau korang tengok size dia dalam 2 meg. Okay, dia besar sikit lah. Okay, walaupun simple punya application, just untuk print hello world, file dia 2 MB. Okay, besar. Okay, so kita dah try run untuk tengok dia run ke tak. Kita dah build untuk build dia punya binary file. Dan last kali kita nak install. Install means, macam saya cakap tadi, dia sama macam go build. Dia akan create, dia akan compile kita punya source code, dia akan build binary file. Dan bezanya install ni, dia akan letak binary file tu dalam kita punya binary punya folder dalam ni. Okay. Okay. Yang ni sebab kita tadi kita run go get. Go get tadi dia akan ambil source code tu daripada GitHub punya repository dan dia akan install sekali. Okay. Sebab tu yang ni kalau kita run yang ni, ini alamat punya, ni hello world. Okay, so kalau kita pergi ke cd kita ke bin kan, kalau kita run yang ni, dia still hello world, dia bukan hello dunia yang kita tukar tadi kan. Okay, so ni yang lepas tu kita kena run go install. So kita pergi balik src GitHub, go training, hello world, run go install. Okay, tengok balik sini, refresh. Okay, so kita pergi balik ke bin tadi, cd kali tadi 4 bin, yes, dir. Okay, tengok dia dah updated. Tadi punya pukul berapa 8.23. Okay, yang baru punya 8.31. Dia dah updated lah. So kalau kita run hello world, hello dunia. Okay, dan binary file ni since kita dah set folder ni tadi dalam environment path, kita boleh run hello world ni kat mana-mana. Even kalau saya pergi kat C pun, saya run hello world, sorry, hello world.exe. Tengok balik environment path tadi, environment path. Okay, sorry. So satu lagi kita kena letak dia juga kat dalam path ni lah, kalau kita nak run kat mana-mana kan. So edit,
Ini optional lah. Tak buat boleh, tak buat boleh. Okey. Okey. Start balik ni. CMD. Hello world. Okay. Alright. So, kita summarize balik apa yang kita dah buat. Okay, first kita install. Kita install Golang. Pakai zip file. Okay. Yang kita letak bawah C. And then kita set environment path. Supaya kita punya sistem, kita punya PC tahu kat mana kita punya Go punya binary. Then, lepas tu next kita set up kita punya workspace. Dia punya macam mana structure workspace ni, mesti ada folder src, pkg dengan bin. Okay. And then kita install git dan kita try import source code daripada GitHub pakai GoGet. Okay. And then kita try modify source code. Kita try run source code tu. Okay, go run. And then kita try build. Build ni akan compile source code dan build satu binary file. Dan last kali kita buat go install. Go install ni dia sama macam go build, macam saya cakap tadi. Dia compile source code, dia akan build binary file dan dia akan letak binary file tu dalam kita punya bin folder. Okay. So bila kita run bila kita run kita punya binary tu kat mana-mana pun dia akan run. Okay. So itu saja untuk hari ini. Next tutorial saya akan tunjuk macam mana nak set up IDE, okay, code editor untuk Go. Okay, IDE yang kita akan pakai ni Visual Studio Code. Ini kebanyakan yang orang pakai sekarang lah. Okay, sebelum ni saya pakai Notepad++. Okay, tapi saya baru switch ke Visual Studio Code sebab saya rasanya lebih mudah dan dia ada banyak extension dalam tu yang kita boleh guna, yang akan memudahkan hidup kita lah untuk coding. Alright, so terima kasih menonton tutorial saya dan harap kita berjumpa lagi.